Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang kami hormati Dr. Harifah binti Muhammad Noor, Pensyarah AG 30803, Globalisasi dan Pembangunan. Nama saya Muhammad Zaki bin Muhammad Azam, merupakan ketua kumpulan ini yang akan membentangkan tajuk kumpulan iaitu kesan pandemik COVID-19 terhadap proses pembelajaran dalam kalangan pelajar sekolah menengah di daerah Kudat, Sabah. Pertama sekali kita pergi kepada bahagian pengenalan. Sejak Kerajaan Malaysia mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac 2020, institusi pendidikan dan sekolah ditutup sementara bagi memutuskan rantaian COVID-19 yang melanda di negara kita. Namun begitu, selaras dengan era globalisasi, perkembangan teknologi membolehkan institusi pendidikan dapat diteruskan melalui pembelajaran secara atas talian. Dalam memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam mempelajari ilmu, warga pendidik menggunakan alternatif lain yang diambil seperti Google Meet, Google Classroom dan Zoom dalam menghadapi situasi sukar ini. Dalam situasi ini, komitmen dan kerjasama antara guru dan pelajar sangat penting agar pembelajaran secara atas talian ini dapat berlangsung dengan baik walaupun tidak dapat bersemuka. Hal ini telah menarik minat pekaji untuk mengenal pasti kekangan yang dihadapi oleh pelajar sekolah menengah dalam menyesuaikan diri dengan pembelajaran secara atas talian di daerah Kudat, Sabah. Berikut merupakan peta lokasi kajian di daerah Kudat, Sabah dengan menggunakan aplikasi GIS. Seterusnya, lokasi kajian, peningkatan jumlah kes COVID-19 turut dirasai di daerah Kudat iaitu di mana sehingga bulan Februari 2021, daerah Kudat telah mencatatkan kes kumulatif COVID-19 1,250 orang menurut Jabatan Perangkaan Malaysia 2021. Daerah Kudat ini dia memiliki kawasan 1,287 km persegi dengan taburan peratusan sebanyak 1.7%. Manakala jumlah penduduk di daerah Kudat pula ada seramai 103,200 orang. Dalam daerah Kudat ini dia merupakan daerah yang terpenting di Sabah dalam sektor ekonomi seperti pelancongan, perikanan dan perniagaan yang menjadikan daerah Kudat ini maju dalam sektor sosioekonomi. Cabaran dalam sektor pendidikan ini telah menarik minat pekaji untuk mengkaji faktor kesan dan langkah sosial dalam sektor pendidikan di daerah Kudat semasa pandemik COVID-19 ini. Berikut merupakan kajian lepas. Yang pertama iaitu Nur Fauziana Muhammad Saleh yang menyatakan bahawa pembelajaran secara atas talian ini telah memberikan cabaran dan tanggungjawab yang baru kepada para pendidik dalam mengajarkan pelajar-pelajar supaya tidak ketinggalan dalam mendapatkan ilmu. Kemahiran para guru dengan menggunakan gadget elektronik seperti telefon pintar dan internet mestilah dikuasai oleh pendidik dan pelajar supaya pembelajaran secara atas talian ini dapat berjalan dengan baik. Tanpa pengetahuan dengan menggunakan teknologi gadget elektronik dan internet akan memberikan kesukaran dalam melaksanakan pembelajaran secara atas talian dalam menyampaikan ilmu pengetahuan secara maya. Lebih 70% di Malaysia ini menggunakan ICT dalam kehidupan seharian mereka sama ada telefon pintar, komputer riba dan internet. Hal ini jelas menunjukkan bahawa rakyat Malaysia ini mampu menghadapi cabaran dan halangan norma baru semasa pandemik COVID-19 ini secara pembelajaran secara atas talian. Sambungan kepada kajian yang kedua oleh Ahmad Ngadi Ehwan Ngadi iaitu 2021 menyatakan bahawa cabaran yang besar perlu dihadapi oleh golongan pendidik dan pelajar semasa proses pembelajaran secara atas talian. Dalam memastikan pelajar tidak ketinggalan akibat penutupan sementara institusi pendidikan dan sekolah, para pendidik perlu mengambil inisiatif dengan menggunakan platform pembelajaran atas talian seperti Google Meet, Webex, Google Classroom dan Zoom untuk meneruskan pembelajaran dan pengajaran PDP atas talian. Namun begitu, antara masalah utama yang dihadapi iaitu pembelajaran atas talian keboleh capaian internet yang terutamanya di kawasan pedalaman langsung tidak dapat mengakses internet. Jika pelajar tidak dapat mendapatkan rangkaian internet, maka para pendidik boleh menggunakan kaedah konvensional dengan mengirim atau menghantar bahan pembelajaran ke rumah pelajar. Seterusnya iaitu Nik Muhammad Saiful Azizi tahun 2020 menyatakan bahawa pandemik COVID-19 ini telah membuka lembaran baru kepada pendidik dalam memikirkan kaedah yang kreatif dalam mengajarkan secara atas talian. Para pendidik perlulah berfikir secara kreatif dalam menyampaikan maklumat kepada para pelajar seperti membuat pengajaran secara berbentuk video yang dapat menarik minat pelajar itu dalam menerima ilmu dengan lebih berkesan. Peranan dan komitmen guru dalam mengajarkan ilmu kepada pelajar perlu diambil berat oleh semua pihak termasuk ibu bapa, pelajar dan masyarakat agar pembelajaran secara atas talian ini dapat berlangsung dengan lancar. Para pendidik juga mestilah
menjadi penasihat yang terbaik kepada pelajar kerana pelajar ini merasa tekanan dan bebanan serta memahami situasi pelajar yang tidak membebankan pelajar dengan tugasan yang sukar. Okay, seterusnya kajian yang terakhir iaitu kajian Fatin Aliyah Pang 2021 menyatakan bahawa kepentingan pembelajaran atas talian ini pembelajaran sepanjang hayat walaupun situasi pandemik COVID-19. Walaupun norma baharu pembelajaran ini berubah namun menghasilkan pelajar yang mempunyai kemahiran dalam pembelajaran sepanjang hayat walaupun situasi pandemik COVID-19 ini melanda global, namun budaya mempelajari ilmu ini mestilah dikuasai oleh golongan umum, semua golongan umum. Pengkaji ini turut memberikan contoh iaitu Universiti Teknologi Malaysia UTM telah melaksanakan pembelajaran secara atasan bermula 1 April 2020 agar pelajarnya tidak ketinggalan pembelajaran khususnya kepada pelajar yang bakal bergraduan tidak lama lagi. Pelaksanaan pembelajaran secara atas talian ini telah menuntut pelajar untuk lebih berdikari mencari bahan tanpa menunggu guru atau pensyarah untuk memberikan bahan tambahan kepada mereka. Okay, seterusnya pembentang yang kedua. Okey, hai, nama saya Nur Farizan binti Osin, BS 18110300. Okey, seterusnya kita akan masuk ke bahagian metodologi kajian, iaitu di mana seramai 60 orang responden telah terlibat dalam kajian ini dan ia terdiri daripada pelajar tingkatan 3 dan juga pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sikuati Kudat Sabah. Okey, seterusnya kita masuk ke bahagian reka bentuk kajian. Next slide. Okey, reka bentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah kuantitatif, iaitu di mana bagi teknik pengumpulan data pula ialah terbahagi kepada dua, iaitu data primer dan juga data sekunder. Bagi data primer ialah soal selidik dan manakala bagi data sekunder pula ialah kajian kepustakaan dan juga rujukan internet. Kajian kepustakaan digunakan oleh para pengkaji untuk mendapatkan maklumat dengan lebih mendalam, tepat dan juga berkaitan dengan kajian yang dijalankan. Daripada kajian kepustakaan ini, pengkaji telah merujuk kepada kajian-kajian yang lepas yang telah diterbitkan. Secara khususnya, kajian kepustakaan ini adalah meliputi jurnal, artikel, keratan akhbar dan juga buku-buku penulisan ilmiah yang sahih. Seterusnya ialah rujukan internet. Rujukan internet digunakan untuk mencari bahan-bahan rujukan ilmiah secara dalam talian, seperti jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pandemik COVID-19 dan juga pembelajaran secara dalam talian di Malaysia. Jurnal yang diperoleh tersebut berperanan untuk memperkuat dan memperkukuh setiap konsep dalam kajian pengkaji, terutamanya di bahagian sorotan literatur. Selain itu, rujukan internet juga membantu pengkaji untuk mencari lebih banyak maklumat, terutamanya maklumat daripada jabatan-jabatan rasmi dan juga keratan-keratan akhbar secara dalam talian. Seterusnya ialah instrumen kajian, iaitu di mana instrumen kajian yang digunakan adalah borang soal selidik, iaitu di mana borang soal selidik ini dia digunakan untuk memudahkan proses pengutipan data, khususnya ketika ini yaitu di mana pandemik, di mana dunia sedang diambang pandemik COVID-19 dan kawasan kajian yaitu daerah Kudat sendiri juga merupakan salah satu daerah yang mencatatkan kes yang tinggi bagi COVID-19 di Sabah. Oleh itu, oleh kerana perintah kawalan pergerakan yang ketat yang ditetapkan oleh kerajaan ini, maka aplikasi Google Form digunakan dalam kajian ini sebagai borang soal selidik untuk memudahkan proses mengutip data tanpa memerlukan pengkaji bersemuka dengan semua responden yang terlibat. Okey, seterusnya kita masuk bahagian teknik persampelan, di mana teknik persampelan yang digunakan ialah teknik persampelan bertujuan, proposive sampling. Dengan menggunakan teknik ini, pengkaji berupaya untuk mendapatkan maklumat secara terus daripada semua responden, iaitu berkaitan dengan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar akibat daripada pertukaran cara pembelajaran semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kesan pembelajaran secara dalam talian terhadap kehidupan pelajar sekolah menengah, iaitu dari segi mental dan juga fizikal, serta langkah-langkah yang diambil oleh pelajar dalam menyesuaikan diri dengan pembelajaran secara dalam talian. Oleh itu, pengkaji menetapkan kategori bagi sampel kajian, iaitu hanya pelajar tingkatan 3 dan pelajar tingkatan 5 sahaja daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sikuati Kudat Sabah yang dijadikan sebagai fokus penyelidikan dalam kajian ini.
Dan yang terakhir ialah kaedah analisis data, iaitu di mana pengumpulan data telah diperoleh daripada pengkaji, telah dianalisis dengan menggunakan perisian Microsoft Excel. Di peringkat ini, pengkaji menggunakan kekerapan, iaitu frekuensi dan juga peratusan, percentage untuk menilai skala Likert di setiap bahagian dalam soal selidik. Selain itu, pengkaji juga menggunakan min dan mood untuk menganalisis nilai min dan nilai mood pada setiap bahagian soal selidik, lalu akan memaparkan purata min dan mood secara keseluruhannya. Analisis ini melibatkan ketiga-tiga objektif kajian dalam kajian ini. Oleh itu, teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini ialah teknik analisis statistik deskriptif. Teknik ini digunakan adalah untuk mendeskripsikan data menjadi maklumat atau hasil yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Maka, hasil data yang diperoleh akan dipaparkan dalam bentuk jadwal, graf, dan juga carta pie. Oke, seterusnya kita pergi ke pembentang seterusnya. Maaf. Baik. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian dapatan kajian demografi. Berdasarkan dapatan kajian, seramai perempuan lebih ramai, di mana seramai 47 orang bersamaan 78,3%, manakala lelaki adalah seramai 13 orang bersamaan 21,7%. Manakala bagi dapatan umur, seramai pelajar berumur 15 tahun, iaitu 34 orang bersamaan 56,6%, manakala pelajar yang berumur 17 tahun adalah seramai 26 orang bersamaan 43,4%. Manakala dari segi tingkatan, lebih ramai dijawab oleh pelajar tingkatan 3, iaitu seramai 34 orang bersamaan 56,6%. Manakala tingkatan 5 adalah seramai 26 orang bersamaan 43,4%. Dari segi lokasi tempat tinggal, lebih ramai pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar, iaitu seramai 37 orang bersamaan 61,7%, manakala pelajar yang tinggal di kawasan bandar adalah seramai 23 orang bersamaan 38,3%. Manakala dari segi dapatan bangsa didominasi oleh bangsa rungus, iaitu 17 orang bersamaan 28,3%, diikuti dengan bangsa Bajau, iaitu seramai 11 orang bersamaan 18,3%. Next. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Sunarti binti Swedi. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan dapatan hasil objektif 1, yaitu berkenaan dengan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar akibat daripada perubahan kaedah pembelajaran semasa PKP berlangsung. Slide seterusnya. Oke, berikut merupakan data hasil kajian yang diperolehi oleh kami. Kami telah mengemukakan 9 masalah yang dihadapi oleh pelajar. Dan saya akan memilih 3 daripada 9 soalan yang kami telah kemukakan kepada pelajar. Slide seterusnya. Oke, bagian perbincangan. Saya ambil yang pertama, yaitu gangguan akses internet. Frekuensi yang tertinggi ialah 35 orang
35 orang bersamaan dengan 58.2% yang bersetuju bahawa gangguan akses internet ni merupakan masalah yang dihadapi oleh pelajar. Dan yang kedua ialah suasana pembelajaran kurang kondusif, iaitu bersamaan dengan 26 orang, iaitu 43.3% pelajar bersetuju, dan yang seterusnya ialah tidak dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan keadaan pembelajaran baru, iaitu bersama dengan 21 orang, 35% pelajar yang bersetuju. Dan slide seterusnya. Okey, saya akan bahaskan masalah yang pertama, iaitu gangguan akses internet. Akses internet ni dia merupakan masalah yang sering dihadapi oleh para pelajar yang berada di pedalaman Sabah. Dan akses internet yang terbatas ni dia akan menyebabkan sebahagian pelajar tidak dapat mengikuti kaedah pembelajaran baru, iaitu pembelajaran secara atas talian, disebabkan ketiadaan akses internet untuk mereka menyertai kelas secara atas talian. Dan seperti yang kita ketahui, seramai 67.1% pelajar daripada SMK Sikuati merupakan pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman yang menyukarkan mereka untuk mendapatkan akses internet untuk menyertai kelas secara atas talian. Kita pergi kepada perbincangan yang kedua, iaitu suasana pembelajaran yang kurang kondusif. Dan menurut Ahmad et al. Pada tahun 2016, suasana yang tenteram dan selesa di sekolah merupakan elemen yang penting dalam pembelajaran dan serta keselesaan pelajar. Dan di rumah ni, pelajar dia berhadapan dengan gangguan-gangguan seperti bunyi bising, melakukan kerja rumah yang diarahkan oleh ibu bapa mereka, dan di mana mereka perlu membantu ibu bapa mereka untuk menyiapkan kerja rumah dan sebagainya, menyebabkan mereka kurang fokus dalam kelas untuk mengikuti kelas secara PDPR. Dan ini akan mengganggu keadaan mereka disebabkan keadaan sekeliling mereka yang kurang kondusif. Dan kita pergi kepada perbincangan yang ketiga, iaitu mereka tidak dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri. Menurut berita harian online pada tahun 2020, sebagian pelajar ni dia sukar untuk menerima norma baru dalam sesi pembelajaran mereka, dan mereka perlu menggunakan teknologi dan aplikasi dalam atas talian untuk mendapatkan informasi yang diberikan kepada guru mereka, yang pada sebelum ini mereka diberikan secara bersemuka di dalam kelas. Dan mereka, disebabkan oleh keadaan pandemik ini, mereka perlu menyesuaikan diri mereka untuk mendapatkan maklumat secara atas talian dan bukan hanya bergantung kepada guru-guru mereka sahaja. Seterusnya saya berikan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, nama saya Nurida Syafiqah binti Isyar, tingkat matrik BS 181102770. Saya akan membentangkan objektif kedua, iaitu kesan pembelajaran online terhadap pelajar, iaitu kesan kepada mental dan fizikal. Okey, seterusnya iaitu kesan mental. Next. Okey, terdapat 8 persoalan yang telah kami kemukakan dalam dapatan kajian ini, di mana terdapat 3 persoalan yang mendapat peratusan persetujuan yang lebih banyak. Next. Iaitu pertama sekali, tahap fokus pelajar semakin menurun, di mana 45 orang daripada 60 pelajar telah bersetuju, iaitu bersamaan 75%. Kedua, melemahkan semangat pelajar dalam kalangan pelajar, iaitu seramai 39 orang daripada 60 orang telah bersetuju terhadap soalan ini. Yang ketiga ialah kefahaman pelajar terhadap pembelajaran semasa online semakin berkurangan, di mana sebanyak 38 orang telah bersetuju, iaitu sebanyak 63.3%. Next. Okey, pertama ialah kita pergi kepada tahap fokus pelajar semakin menurun. Disebabkan tanggungjawab di rumah dan persekitaran rumah yang tidak kondusif, keberkesanan pembelajaran semasa di rumah dilihat kurang berkesan, seperti yang dikatakan oleh Tuan Nguyen 2015. Wong Wakit et al. 2020 juga telah menerangkan bahawa aktiviti pembelajaran di rumah kurang berkesan kerana fokus di rumah diganggu oleh persekitaran dan tanggungjawab di rumah. Okay, next. Okey, kedua ialah melemahkan semangat belajar, di mana kebanyakan pelajar telah berhadapan dengan masalah kekurangan data,
kewangan dan pembahagian tugasan yang banyak menyebabkan mereka lemah semangat semasa belajar di rumah. Menurut Ehwan Ngadi 2021, bahawa kekurangan data dan pelajar yang berada di kawasan pedalaman mempunyai capaian internet yang lemah menyebabkan mereka kurang selesa dengan sistem PDPR. Begitu juga yang diperkatakan oleh Nur Halina et al. 2020 di mana beliau bersetuju bahawa capaian internet merupakan cabaran utama semasa pembelajaran online kerana terdapat kampung pelajar yang tidak mempunyai capaian baik menyebabkan mengganggu kelancaran kelas yang telah berlangsung. Okay, next. Ketiga, kesan mental yang didapati ialah kefahaman pembelajaran pelajar semakin berkurang di mana mereka hanya bergantung kepada aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Zoom dan Google Meet untuk berinteraksi dengan guru-guru. Terdapat juga pelajar yang tidak mempunyai akses internet menyebabkan mereka kurang memahami pembelajaran kerana rangkaian internet merupakan elemen utama semasa melakukan pembelajaran online untuk berinteraksi dengan pendidik. Terdapat juga segelintir pelajar yang masih celik dalam menggunakan teknologi dan tidak mempunyai apa-apa gadget menyebabkan tahap kefahaman mereka semakin menurun. Terutama sekali pelajar yang sukar untuk beradaptasi dengan pembelajaran secara talian. Okey, seterusnya ialah kesan kepada fizikal. Next lagi. Ya, terdapat 3 persoalan yang muncul yang banyak responden bersetuju di mana yang pertama iaitu terdedah dengan pencahayaan daripada telefon, laptop, komputer secara berlebihan boleh menyebabkan kerosakan mata di mana sebanyak 43 orang telah bersetuju iaitu 71.6%. Kedua, tugasan yang diberikan lebih banyak daripada biasa semasa pembelajaran online iaitu sebanyak 41 orang daripada 60 telah bersetuju. Begitu juga soalan 3 dan keempat di mana masing-masing mempunyai jumlah yang sama iaitu 40 orang bersetuju bersamaan 60%. Okay, next. Okey, perbincangan yang pertama iaitu kesan fizikal di mana pelajar mendapat kerosakan mata semasa pembelajaran online di mana Dr. Mimi Fitriana Zain mengatakan bahawa individu yang menggunakan komputer pada tempoh masa yang lama akan mempengaruhi keadaan mata, terutama sekali pelajar. Okey, hal ini dikenali sebagai screen exposure di mana individu didedahkan dengan skrin komputer atau telefon selama 4 atau 5 jam akan menyebabkan kesukaran untuk tidur dan kebarangkalian mendapat gangguan emosi adalah tinggi. Next. Kedua ialah tugasan semakin banyak di mana terdapat pendidik yang terlalu tegas mahukan tugasan disiapkan dan dihantar pada waktu yang singkat menyebabkan pelajar tidak mempunyai masa untuk berehat. Ditambah lagi, sebilangan pelajar yang tidak mempunyai telefon pintar peribadi ataupun komputer menyebabkan mereka tidak dapat melakukan tugasan dan ketinggalan dalam pembelajaran. Terdapat juga pelajar yang tidak dapat akses internet menyebabkan tugasan mereka semakin terkumpul dan sukar untuk mencari bahan rujukan. Okay, next. Akhir sekali iaitu kesan fizikal di mana mereka tidak dapat bersemuka untuk pembelajaran dan juga perbelanjaan semakin bertambah. Di mana menurut Yasmin Sow 2020, perubahan pembelajaran daripada bersemuka kepada atas talian telah memberikan kesukaran dan tekanan yang tinggi kepada pelajar dan juga guru-guru kerana perlu menggunakan pendekatan platform atas talian sahaja. Hal ini juga menyebabkan masalah komunikasi sehingga menyebabkan keberkesanan pembelajaran online masih di tahap yang lemah. Selain itu, menurut Wei Bunkwa 2020, kekurangan dari segi kewangan dan kurang kemampuan juga untuk membeli data, telefon dan komputer telah menyukarkan mereka untuk mengikuti kelas dan menyebabkan perbelanjaan semakin bertambah kerana perlu membeli data ataupun telefon. Okey, terima kasih. Kita pergi kepada pembentang yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafiqah Witimanda. Seterusnya adalah hasil dapatan kajian bagi objektif ketiga iaitu
Langkah-langkah yang boleh diambil oleh pelajar dalam menyesuaikan diri dengan pembelajaran secara atas talian. Berikut merupakan dapatan keseluruhan bagi objektif 3, namun saya hanya akan membincangkan 3 langkah dengan kekerapan pilihan sangat setuju yang tertinggi oleh responden daripada 9 langkah yang dicadangkan oleh pengkaji. Next. Okey, yang pertama adalah meminta bantuan rakan-rakan jika tertinggal kelas, iaitu sebanyak 38 orang daripada 60 orang responden bersamaan 63.3% bersetuju dengan langkah yang dicadangkan, dan yang kedua adalah memohon bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan di mana 35 orang responden bersamaan 58.3% adalah bersetuju. Dan pilihan yang ketiga adalah mempunyai kekerapan yang paling tinggi adalah mengatur jadual dengan lebih efisien, iaitu sebanyak 22 orang daripada 60 orang responden bersamaan 36.7% adalah bersetuju bahawa langkah ini boleh diambil oleh pelajar untuk menyesuaikan diri dengan pembelajaran secara atas talian. Seterusnya. Next slide. Okey, seterusnya kita beralih ke bahagian dapatan perbincangan. Yang pertama adalah meminta bantuan rakan jika tertinggal kelas. Akibat daripada pelaksanaan pembelajaran secara atas talian, banyak masalah yang timbul dan terpaksa dihadapi oleh pelajar, dan ini termasuklah di mana pelajar tidak mengikuti kelas secara atas talian. Disebabkan oleh beberapa kekangan, misalnya ketiadaan data internet, ketiadaan line dan banyak lagi. Hal ini menyebabkan pelajar terpaksa meminta bantuan rakan yang lain jika berlaku masalah sedemikian. Menurut data Krishnan pada tahun 2020, pelajar akan merasa lebih mudah dan lebih selesa untuk meminta bantuan rakan mereka untuk mendapatkan maklumat yang dibincangkan ketika kelas mengenai topik dan tugasan yang diberikan. Berikutnya adalah memohon bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Pelaksanaan pembelajaran secara atas talian merupakan sebuah cabaran yang sangat besar kepada para pelajar, terutamanya kepada pelajar yang berasal daripada keluarga berpendapatan rendah, kerana ketidakupayaan mereka menyediakan peranti dan beberapa keperluan yang mereka perlukan bagi tujuan kelas secara atas talian ini. Menurut Jalil pada tahun 2021, terdapat banyak jenis bantuan yang disalurkan oleh pihak kerajaan dalam usaha untuk membantu para pelajar yang memerlukan untuk berhadapan dengan pembelajaran secara atas talian. Ini termasuklah bantuan data internet, gadget peranti dan juga bantuan berbentuk wang ringgit. Para pelajar hanya perlu membuat semakin layakan dan permohonan untuk mendapatkan bantuan. Segelintir besar responden sangat setuju dengan angka ini kerana ianya akan dapat membantu meringankan beban bukan sahaja pada para pelajar, malahan juga kepada kedua ibu bapa pelajar. Seterusnya adalah dengan mengatur jadual dengan lebih efisien di mana seramai 22 orang daripada 60 orang responden memilih sangat setuju. Pengurusan masa yang baik adalah sangat penting, terutamanya ketika menghadapi kelas secara atas talian ini. Menurut Raiza pada tahun 2020, para pelajar kena pandai membahagikan masa di antara waktu belajar, menyiapkan tugasan dan juga waktu yang untuk melakukan aktiviti harian yang lain. Hal ini adalah sangat penting kerana kehidupan yang teratur boleh membuatkan emosi seseorang pelajar itu berada dalam keadaan yang lebih stabil. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian saranan. Next. Antara salah satu saranan ialah membuka sekolah dengan membuat sistem penggiliran, di mana penutupan institusi pendidikan seperti sekolah akibat penularan wabak COVID-19 banyak memberi kesan negatif kepada pelajar terutama daripada golongan B40. Sistem penggiliran ini merupakan salah satu saranan yang diambil oleh Menteri Pendidikan, iaitu membuka sekolah dengan jumlah pelajar yang terhad. Sistem penggiliran ini telah dibahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama diwakili oleh pelajar tingkatan 4 hingga 6 yang perlu hadir setiap hari, dan kedua adalah pelajar tingkatan 1 hingga 3 yang akan hadir ke sekolah secara selang-seling. Next.
Bagi pembukaan sekolah ni, pihak sekolah perlulah menyediakan SOP yang teratur seperti menyediakan pemeriksaan suhu untuk pelajar dan memberikan penyediaan sanitizer di mana pelajar perlu menggunakan sebelum mereka memasuki ke kelas, dan membuat penjarakan sosial seperti meja di dalam kelas bagi mengelakkan berlakunya kebolehjangkitan di antara pelajar. Kedua adalah melakukan sanitasi di kawasan sekolah dengan kerap. Pihak kerajaan haruslah sediakan dana yang cukup kepada pihak sekolah yang beroperasi. Dana yang disumbangkan oleh kerajaan ini merupakan peruntukan kerajaan untuk selenggara sekolah dan bagi membolehkan pihak sekolah dapat membayar kontraktor kecil yang bertugas untuk melakukan aktiviti sanitasi kawasan sekolah dan perkakasan yang terdapat di setiap sekolah. Aktiviti sanitasi ini perlulah dilakukan dengan kerap bagi menjamin keselamatan pelajar dari dijangkiti wabak COVID-19. Next. Seterusnya, bagi pelajar yang terpaksa mengikuti kelas PDPR, mereka juga perlulah diberi perhatian seperti menyediakan sokongan peranti dan kemudahan akses internet, di mana kesemua pihak haruslah memainkan peranan dalam mengurangkan masalah jurang digital. Sebagai contoh, jika terdapat pelajar yang tidak mempunyai kemudahan peranti, maka pihak sekolah bolehlah menyediakan inisiatif dengan memberi pinjaman peranti kepada pelajar untuk membolehkan mereka dapat mengikuti kelas secara dalam talian. Syarikat swasta juga perlulah bekerjasama dengan Menteri Pendidikan dalam memberi sumbangan berbentuk peranti kepada pelajar yang benar-benar memerlukan, terutama pelajar dari golongan B40. Seterusnya adalah pemantauan yang berterusan daripada guru yang bertugas. Pelaksanaan PDPR ni perlulah mengikut jadual yang ditetapkan dan dipantau secara berterusan oleh tenaga pengajar yang bertugas. Hal ini adalah untuk mengelakkan daripada terdapat pelajar yang bersikap sambil lewat semasa pembelajaran secara dalam talian sedang berlangsung, seperti tidak hadir ketika waktu guru mengajar dan tidak menyiapkan latihan yang diberikan oleh guru. Sikap pelajar ini haruslah ditangani di mana boleh menyebabkan berlakunya kemerosotan akademik di kalangan pelajar. Akhir sekali adalah meningkatkan kepakaran dan kemahiran guru dalam mengaplikasikan teknologi. Berdasarkan kajian tentang pandangan guru terhadap pembelajaran dalam talian yang dijalankan semasa pandemik, terdapat beberapa cabaran yang dikenal pasti telah dihadapi oleh guru, di mana mereka menghadapi kesukaran seperti kurang kemahiran dan pengetahuan dalam melaksanakan pembelajaran atas talian dan kurang mahir dalam penggunaan email dan platform pendidikan yang disediakan secara dalam talian. Oleh itu, pihak pendidik seperti guru sekolah menengah haruslah diberi sokongan, iaitu kursus yang sesuai untuk meningkatkan kepakaran dan kemahiran mereka dalam mengaplikasikan teknologi dalam mendidik pelajar dengan lebih berkesan. Next. Okey, kesimpulannya, secara keseluruhan, penularan wabak COVID-19 ini banyak memberi kesan kepada kesemua sektor ekonomi, politik, sosial dan termasuk bidang pendidikan di seluruh negara. Penutupan institusi pendidikan di Malaysia ini telah memberi kesan di mana pelajar terpaksa meneruskan sesi pembelajaran mereka secara dalam talian. Oleh itu, pihak Menteri Pendidikan ni haruslah sentiasa peka dengan permasalahan yang dihadapi oleh pelajar, terutama dari golongan B40, untuk mengelakkan daripada berlakunya
jurang pendidikan yang seharusnya diperolehi oleh semua pelajar dari latar belakang kehidupan yang berbeza. Ibu bapa juga harus memainkan peranan dengan memantau anak-anak mereka belajar di rumah dan berusaha untuk menyediakan kemudahan fizikal mengikut kemampuan untuk keselesaan anak mereka belajar. Golongan tenaga pengajar juga haruslah diberi kursus untuk meningkatkan kemahiran dan kepakaran mereka dalam menceburi sesi pengajaran yang menggunakan teknologi seterusnya dapat dijadikan sebagai persediaan dan pengalaman guru untuk hadapi generasi pada masa hadapan dalam melaksanakan sesi pembelajaran secara dalam talian. Sekian, terima kasih.